angkasa atau astronomi sememangnya merupakan salah sebuah bidang ilmu yang paling lama berkembang dalam peradaban manusia. Ini kerana pengetahuan yang diperolehi daripada pemerhatian ke ruang angkasa membantu melancarkan kehidupan seharian manusia sejak dahulu hingga kini. Di sinilah sebuah cabang ilmu angkasa memainkan peranannya. Cabang tersebut dikenali sebagai arkeoastronomi. Disiplin arkeoastronomi menggabungkan pengetahuan manusia dalam bidang sains astronomi dengan bidang sains sosial seperti arkeologi, antropologi dan etnoastronomi. Etnoastronomi merupakan satu cabang kajian dalam antropologi ekologi, yang mana ekologi terdiri selain daripada objek-objek di bumi seperti flora, fauna, gunung, sungai, ekologi juga termasuklah objek-objek di langit, contohnya bulan, bintang dan matahari. Dan etnoastronomi ialah satu cabang kajian yang mana kita cuba untuk memahami bagaimanakah etnik ataupun sesuatu kelompok masyarakat memahami objek-objek di langit dan bagaimanakah objek-objek di langit ini dipraktikkan dalam amalan-amalan tradisional mereka seperti berhuma, memburu, meramu dan juga dalam upacara ritual keagamaan. Bagi masyarakat pribumi di Malaysia, mereka juga tidak ketinggalan dalam mempraktikkan pengetahuan astronomi yang diperturunkan sejak zaman berzaman itu dalam kehidupan seharian mereka. Etnoastronomi juga dikenali sebagai astronomi budaya. Melalui kajian etnoastronomi, kita berpeluang untuk mencongkil kekayaan khazanah bangsa untuk dimanfaatkan oleh generasi masa depan. Kaum Melayu yang telah bertapak sejak sekian lama di Nusantara ini juga sebenarnya tidak asing lagi dengan ilmu astronomi. Jadi bila kita bercakap mengenai bangsa Melayu, kita tidak boleh elak daripada menyatakan mengenai kedudukan geografi bangsa Melayu itu sendiri, iaitu kedudukan geografi negeri-negeri Melayu itu adalah bersifat kepulauan. Bila bersifat kepulauan, mereka mempunyai suatu kemahiran tertentu untuk mengenali lokasi-lokasi, perjalanan pergi balik, berlayar, mencari rezeki dan mengetahui tentang alam tabi'i. Dia macam lagu kita nelayan sebelum masuk ni, kita dapat tahu kalau angin tu mai, kita tahu dah angin tu angin mana. Kalau kata nelayan dulu memang guna lah apa bintang ketika ataupun bintang fajar. Bintang fajar 2 jam lagi untuk nak cerah, memang bintang tu naik dulu. Lepas bintang tu naik baru kita tahu dah benar bintang tu naik, tahu dah 2 jam ni mesti cerahnya. Kalau kata bintang ketika, dia bergantung pada kadang-kadang orang baca ayat ataupun masa. Ketika tu kita pergi ketiga tu, dia 7 bintang, tapi 7 bintang tu yang namakan ketiga bintang tu, dia bukan kata satu-satu bintang, dia duduk dekat. Dan mereka ni sebenarnya mempunyai satu pengetahuan yang amat baik tentang alam, dan kerana daripada alam lah mereka belajar untuk survival dalam kehidupan seharian dengan alam, dengan bulan, bintang, matahari dan kedudukan geografi pulau-pulau. Mereka menggunakannya sebagai suatu kaedah untuk pelayaran, untuk ikhtiar pengetahuan musim dan sebagainya. Kerana ini berkaitan dengan kehidupan seharian mereka. Untuk pergerakan daripada satu tempat ke satu tempat, mereka memerlukan pengetahuan tentang bintang. Mereka perlu menentukan musim yang sesuai untuk pelayaran. Mereka perlu melihat tanda-tanda kepulauan yang menjadi tunjuk arah mereka. Macam ayat, kalau kata ayat 15 bulan memang bulan cerah. Kalau kata ayat 30 memang bulan kelam. Bulan Melayu.
30 bulan Kelam, bulan 15 bulan Cawah. Bulan 15, bulan Melayu, yang 15 tu ayak memang ayak full. Ayak besar, ayak tinggi kan, ayak tinggi. Tapi kalau kata dia berat tinggi, kalau kata 7 hari bulan 8 bulan dia ayak lembut balik 7 hari bulan apa ni macam 15, 17 ataupun 18 memang ayak dia slow balik laut. Macam kalau selalu orang pancing dia ambil ayak 18 sampai ke ayak 26. Ayak laut ni 24 memang dia mati betul-betul, ayak tu mati. Untuk macam orang pancing memang dia kena tu, macam kalau kata pukat dia kena ambil ayak daripada ayak 20, orang kata 24 tu ke 18 19. Tengok pergerakan angin tu dari belah mana, barat laut ke, utara ke, selatan ke. Jadi pergerakan kita kedudukan kita keluar mula tu kita boleh dapat tahu. Lepas tu kita macam bulan naik, kita tahu arah mana, arah timur. Macam satu-satu tempat dia tak sama. Jadi dengan ini mereka berpeluang melihat keadaan langit yang lebih luas. Mereka boleh melihat langit utara, mereka boleh melihat langit selatan. Dan mereka juga perlu menggunakan maklumat-maklumat ini untuk tujuan pelayaran. Pelayaran itu sebahagian daripada manifestasi musim. Dan mereka merekodkan musim mana yang sesuai untuk pelayaran. Mereka juga merekodkan musim mana yang sesuai untuk cocok tanam. Jadi ini adalah permulaan bagaimana mereka synchronize, mereka menyesuaikan antara aktiviti alam dengan aktiviti mereka sendiri. Sempena sambutan Bulan Kebangsaan tahun 2021, marilah kita rakyat Malaysia menyemarakkan lagi rasa kecintaan kita kepada negara. Kibarkanlah jalur gemilang di seluruh negara sebagai tanda semangat kita yang terus membara dalam memerangi pandemik COVID-19. Patuhi SOP, kita pasti menang bersama. Lindung diri, lindung semua. Malaysia prihatin, selamat menyambut Bulan Kebangsaan tahun 2021. Hijrah bukan bererti kamu tidak lagi menjadi diri sendiri. Kamu adalah kamu, tetapi dengan keadaan yang lebih baik dari sebelumnya. Tetaplah semangat dalam hijrahmu. Jangan lupa saksikan rancangan Anda Mushkil. Di sini ada jawapannya dengan tajuk Ma'al Hijrah, nak ke mana? 12 Ogos, Khamis, 3 petang, hanya di TV1. Kajian-kajian arkeoastronomi dan etnoastronomi yang dijalankan juga telah berjaya membuktikan bahawa ilmu astronomi mempengaruhi kehidupan masyarakat Melayu sejak ratusan tahun yang lalu. Monumen yang paling standard untuk kita rujukkan mengenai pemahaman orang Melayu tentang ilmu falak, tentang astronomi dan dipadankan dengan kehidupan seharian ialah batu bersurat Terengganu. Dan saya merujuk kepada catatan mengenai takwim yang terdapat pada batu bersurat, iaitu catatan yang menyatakan bahawa adi pertama ada Jumaat di bulan Rejab di tahun Saratan di Sasanakala, baginda Rasul telah lalu 702. Jadi kebanyakan pengkaji atau saya kata secara mutlaknya menyatakan bahawa ini adalah suatu contoh ayat deskriptif, ayat naratif berkaitan dengan takwim. Dia tidak menyatakan 6 bulan Rejab tahun 702 Hijrah, tapi dia menyatakan adi pertama ada Jumaat di bulan Rejab, maknanya minggu pertama. Dan apabila dijalankan kajian simulasi, para penyelidik mendapati bahawa tarikh yang padan bagi berkenaan ialah pada bulan Rejab tahun 702 Hijrah.
Jadi ini menunjukkan bahawa pemahaman masyarakat mengenai taklid Islam terus diaplikasikan, terus digunakan dalam kehidupan seharian. Malaysia merupakan sebuah negara yang amat bertuah kerana ia kaya dengan kepelbagaian etniknya. Kepelbagaian ini menyuntik warna dan nilai yang menyerlahkan lagi simbol keharmonian kita. Dalam menelusuri kajian etnoastronomi yang terdapat dalam kalangan masyarakat di Malaysia, didapati bahawa etnik Dusunik yang tinggal di negeri Sabah turut memiliki hubung kait yang akrab dengan angkasa. Bagi masyarakat Dusunik di Sabah, budaya dengan apa yang mereka kenal yang ada di atas langit itu, iaitu angkasa, itu tidak boleh dipisahkan. Antara bukti penting yang menonjolkan kemahiran masyarakat Dusunik dalam ilmu astronomi adalah dengan kewujudan kalender Dusunik. Yang paling membanggakan bagi kami adalah masyarakat kami mempunyai sistem kalender sendiri ataupun pengiraan hari dan juga tahun, bulan sendiri berdasarkan kepada tata cara penanaman padi. Contohnya kalau bulan Januari dipanggil Milatok. Jadi pada masa itu mula menanam padi humah. Jadi ini adalah berdasarkan kepada kearifan tempatan yang mereka telah miliki, iaitu mereka dapat tahu kalau pada masa baru kenampakan anak bulan dipercayai bahawa mereka boleh menjalankan aktiviti pembukaan ataupun penarukaan ladang yang baru. Kalender masyarakat Dusunik dibahagikan kepada 4 fasa bulan. Fasa-fasa tersebut dikenali sebagai Kosilahun, Pegalatan, Kotonobon dan Rondom. Seterusnya, fasa-fasa tersebut dipecahkan pula kepada 2 bahagian, iaitu Hari Pantang atau Tulandat dan juga Hari Baik. Bagi masyarakat ini, aktiviti pertanian hanya boleh dimulakan sekiranya tarikh yang dipilih itu termasuk dalam fasa Hari yang Baik. Pemerhatian terhadap angkasa, contohnya mengenal pasti fasa bulan ini, adalah kritikal bagi etnik Dusunik, terutamanya untuk menentukan detik permulaan aktiviti pertanian mereka bagi musim yang baru. Di samping pemerhatian terhadap bulan, kedudukan bintang serta buruj di langit turut mempengaruhi aktiviti pertanian mereka. Mereka akan melihat pula bintang di langit. Sama ada dia ada tempat bintang yang menjadi panduan dalam tata cara pertanian bagi masyarakat Dusunik, iaitu untuk memulahkan kerja bertani ataupun memulahkan pembukaan padi humah, mereka akan berpandukan bintang yang dipanggil Seguanggo. Bintang ni yang paling terang yang nampak di langit. Sekilas pandang, pola pertanian yang diamalkan oleh masyarakat Dusunik ini seumpama ritual turun-temurun semata-mata. Walau bagaimanapun, di sebalik itu terdapat penjelasan saintifik yang dapat menerangkan signifikasi amalan tersebut. Pada ketika bintang di langit itu yang keluar ialah bintang Murupuru, dan para petani pula mengambil kesempatan untuk menanam padi masa itu kerana kepercayaan mereka padi akan tumbuh dengan subur. Tetapi secara saintifik dia pada masa yang sama tumbuh-tumbuhan di sekeliling berhampiran dengan ladang itu mula mengeluarkan pucuk. Jadi menyebabkan serangga yang hidup di tanah akan lebih tertarik dengan pucuk rebung ataupun pucuk tumbuhan yang ada di sekeliling ladang petani, membolehkan padi petani tersebut terselamat dari diserang oleh serangga. Masyarakat Dusunik adalah salah satu daripada lebih 30 etnik yang terdapat di seluruh Sabah.
Pastinya, setiap etnik tersebut juga memiliki ilmu kearifan alam atau kemahiran etnoastronomi mereka yang tersendiri. Seterusnya, ini boleh dijadikan sebagai prospek kajian oleh para pengkaji etnoastronomi agar ilmu angkasa yang dimiliki oleh etnik-etnik tersebut dapat dikongsi oleh khalayak umum serta tidak hilang di telan zaman. Even then, I thought that was a big goal. So to finish 21 and to have a peak at 17 was beyond my dreams. So it was amazing. The dream run in Rio continues. The sky is the real deal. Kongsikan dengan kami tentang zaman pemerintahan Jepun. Askar Jepun datang, diorang terus datang ke hospital. Dari dasar ketenteraan yang berlaku di negeri Jepun sendiri itu mengajak orang-orang Jepun menguasai Asia ini dengan satu slogan kemakmuran bersama di Asia. Semasa tamatnya Perang Dunia Kedua, sebuah kapal terbang Zero Fighter milik Jepun telah jatuh terhempas dan melanggar tembok kota ni lah. Masa tu duit kita banyak. Tak nilai, barang tak ada. Apa nak barang murah, tak ada apa, tak ada jadu pun. Daripada aspek kemanusiaan, cabang etnoastronomi mempunyai fungsi dan keistimewaannya yang khusus. Pengetahuan etnik dalam bidang astronomi ini merupakan satu budaya tak nampak ataupun intangible heritage yang sangat wajar untuk kita kekalkan dalam kita berdepan dengan situasi modernisme dan kapitalisme yang sangat mengancam aktiviti-aktiviti tradisi masyarakat pada hari ini. Maka kajian etnoastronomi salah satunya ialah untuk kita cuba memahami bagaimanakah pemahaman orang asli ini terhadap persekitaran mereka dalam langit, dan juga bagaimana langit ini juga saling berkait dengan aktiviti seharian mereka seperti berhuma. Mereka juga memerlukan tanah untuk mereka panggil sebagai tanah raya untuk mereka mencari hasil tanaman, hasil hutan. Maka aktiviti ataupun penyelidikan etnoastronomi amat penting untuk kita membantu etnik-etnik tradisional ini tadi kekal terlestari dalam masyarakat moden pada hari ini. Seperti mana etnik Dusunik di negeri Sabah, masyarakat orang asal daripada suku Semelai yang mendiami pedalaman negeri Pahang juga dikatakan memiliki kemahiran ilmu angkasa yang tersendiri. Siapa sangka, walaupun terpisah jauh daripada arus kemodenan semasa, masyarakat orang asal yang tinggal jauh di pedalaman ini sebenarnya begitu rapat dengan angkasa. Mereka secara turun-temurun mempunyai kemahiran dalam memerhatikan fenomena-fenomena yang berlaku di angkasa. Bagi masyarakat orang asli, khususnya bagi kajian saya dalam masyarakat orang asli Semelai, buruj-buruj ataupun mereka panggil sebagai gugusan bintang digunakan untuk menandakan waktu bagi mereka keluar memburu dan meramu. Setelah dalam setahun, masyarakat orang asli Semelai mereka membahagikan bulan-bulan dalam setahun kepada musim-musim tertentu yang dipanggil sebagai periantan. Dan dalam periantan telah dikelaskan
dengan aktiviti-aktiviti tertentu yang dijalankan untuk mereka berhuma. Dan ada bulan yang menghususkan mereka semasa mereka menunggu padi itu membesar dan masak, maka mereka memanggil bulan tersebut sebagai periantan penungguan, yang mana pada periantan penungguan inilah buruj belantik yang mereka panggil sebagai bintang peh, buruj Taurus yang mereka panggil sebagai bintang cekat, dan juga gugus bintang pelidis yang mereka panggil sebagai bintang kerancong dijadikan pedoman untuk mereka pergi ke hutan memburu dan meramu bagi mereka mendapatkan sumber makanan, kerana fasa penungguan merupakan fasa yang sangat kritikal kerana mereka tidak mempunyai sumber makanan daripada huma pada masa itu. Arkeoastronomi merupakan disiplin khusus bagi mengkaji aktiviti sains angkasa yang telah berlaku pada masa lampau. Dalam penyelidikan arkeoastronomi, kita mengenali arkeoastronomi daripada singkatan perkataan arkeologi dengan astronomi. Sebenarnya arkeologi adalah mengkaji monumen-monumen lampau, iaitu monumen-monumen yang dibina oleh tamadun-tamadun zaman dulu oleh kaum-kaum yang terkemuka yang seperti yang kita tahu ialah tamadun kaum Mesir Purba, tamadun Babylon, tamadun Aztec. Jadi daripada arkeologi ini, kajian-kajian melibatkan ke banyak monumen tu, dan ada beberapa aspek yang kita lihat terdapat penjajaran monumen dengan cakrawala. Jadi apabila melihat daripada aspek penjajaran monumen dengan cakrawala, maka satu bidang yang baru, sebab astronomi merupakan salah satu bidang yang tertua. Selain daripada monumen-monumen besar seperti Stonehenge di England, Piramid Giza di Mesir atau Candi Lembah Bujang di Kedah, kajian arkeoastronomi turut meliputi pemerhatian terhadap artifak-artifak tinggalan peradaban lampau. Artifak-artifak tersebut begitu menarik perhatian para pengkaji bagi mengenal pasti kegunaan serta teknologi yang terlibat dalam pembuatannya. Di sini saya ingin menunjukkan salah satu artifak kuno, iaitu artifak yang dikenali sebagai kalender batu. Tamadun Maya mempunyai satu kalender. Tetapi apabila kaum Aztec mewarisi daripada tamadun kaum Maya, mereka merebuat satu batu, iaitu batu yang menunjukkan bagaimana kalender tamadun Maya itu berfungsi. Salah satu cara kita hendakkan mengenali kalender ialah dia boleh membilang dalam satu pusingan yang terdapat 13 batun. Iaitu kalau kita bilang di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dia ada 13 pusingan. Jadi pada 21 Disember 2012 itu, yang kata satu pusingan cycle yang lengkap. Satu pusingan lengkap dinamakan 13 batun. Yang dinamakan sebagai alamat yang manusia sangat takut. Jadi salah satu daripada konsep arkeoastronomi tamadun Maya. Kita berpegang pada konsep mengkaji artifak kuno, dan yang kedua ialah mengkaji penjajaran monumen kuno. Monumen seperti mana yang saya berada di sini sekarang, iaitu Candi Bukit Batu Pahat Tapak 8. Salah satu monumen astronomi di mana monumen ini merakamkan detik bila masa matahari terbit dan terbenam, dan bila masa matahari berada bersegaris dengan arah kedudukan monumen, iaitu monumen ini berada pada kedudukan berapa darjah ke utara. Jadi matahari berada pada masa yang tertentu, ia betul-betul pada waktu-waktu tertentu. Itulah maksud penjajaran astronomi. Menariknya, bidang ini sentiasa diselubungi 1001 misteri untuk dirungkaikan oleh para pengkaji. Selain itu, cabang etnoastronomi pula dapat membantu kita lebih mengenali kepelbagaian etnik yang terdapat di negara ini dengan lebih dekat. Secara tidak langsung, kita juga akan saling menghargai akan keunikan budaya yang dimiliki setiap etnik yang disantuni.